Kita baca jilid yang ketiga. Sirah, Fiqh Harakah di Sirah Nabawiyah. Muka surat 1. Selepas mukaddimah tak baca. Bab 1, gerakan sebelum peperangan Mu'tah. Mu'tah ialah perang yang berlaku di Jordan. Nama tempat Mu'tah. Kita akan baca kisahnya. Sebelum Mu'tah berlaku peristiwa-peristiwa. Yang pertama, pembukaan Farak. Pembukaan kota Khaybar memberi kesan yang besar kepada penduduk di sekitarnya, khususnya di kalangan bangsa Yahudi dan kabilah-kabilah Badawi di sekitar semenanjung Arab. Mereka menyadari bahawa kekuatan negara Islam yang baru lahir itu tidak boleh diperkecilkan sama sekali. Bila Yahudi kalah di Khaybar, kota yang teguh, bahawa mereka sedar Islam yang ada kekuatan. Ketika Rasulullah SAW tiba di Khaybar, Baginda SAW telah mengarahkan Muhaisah bin Mas'ud menghubungi kaum Yahudi di daerah Farak. Farak ini satu daerah, bagi tujuan mendakwahkan mereka supaya menganut Islam. Malangnya mereka sengaja berlengah untuk menentukan sikap. Sengaja buat lengah-lengah. Apabila Khaybar sudah ditawan oleh badan tentera Islam, mereka mula berada dalam ketakutan. Bila Khaybar jatuh, mereka takut. Ekoran dari itu, mereka telah menghantar rombongan berjumpa Rasulullah SAW untuk tujuan perdamaian. Rasulullah SAW bersetuju menerima perdamaian dengan syarat pihak Yahudi tadi menyerah separuh hasil perang, seperti mana syarat yang ditetapkan kepada penduduk Khaybar sebelum itu. Rasulullah menerima perdamaian kerana Quran mengatakan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya musuh-musuh itu cenderung kepada perdamaian, hendaklah berdamai dan bertawakal kepada Allah. Kerana dalam konsep hubungan antara bangsa, Islam mendahulukan perdamaian. Bila orang ajak damai, kita terima perdamaian. Kenapa? Matlamat kita nak mengislamkan orang sebanyak-banyaknya, ataupun dia tunduk di bawah kerajaan Islam, melihat keadilan Islam itu. Itu tujuannya. Nanti mereka tipu. Allah Ta'ala sebut lagi lepas ayat itu, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Jika sekiranya mereka itu hendak menipu kamu, cukup Allah menolong kamu. Allah berjaminan orang tak boleh tipu kita. Dia tipu pun akan membelit leher mereka sendiri. Allah Ta'ala selamatkan Islam ini. Oleh kerana itu, bila orang-orang Yahudi pada ajak berdamai, Nabi terima perdamaian dengan syarat-syarat yang dimeteraikan. Di antaranya ialah membayar hasil, membayar cukai, ataupun mengambil sebahagian harta mereka. Dasar ini telah pun digariskan di dalam hukum ke atas harta faid, seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr. Firman Allah Ta'ala, harta faid ialah harta yang diambil tidak dengan perang. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ayat 7 surah Al-Hasyr.
Maksudnya, dan apa-apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya daripada harta penduduk negeri yang berlaku tanpa peperangan, maka bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kaum keluarga Rasulullah SAW, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang musafir yang perlu dibantu, supaya harta itu tidaklah berkisar kepada orang-orang kaya di kalangan kamu sahaja. Ini arahan Allah. Demikianlah keadilan ilahi yang maha agung dalam mengurniakan hak memiliki harta kepada Rasulullah SAW untuk keperluan sifat kemanusiaan yang ada pada diri baginda. Sungguh pun baginda dilantik menjadi Rasul Allah, namun baginda tetap dituntut menunaikan kewajipan terhadap keluarga dan masyarakat. Harta adalah merupakan keperluan hidup untuk menunaikan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah. Ia bukanlah matlamat hidup. Keperluan baginda SAW kepada harta tidak sama sekali membatalkan sifat kerasulan, juga zuhud yang ada pada diri baginda. Apa yang perlu dipahami bahawa tiada siapa yang lebih tinggi kezuhudannya daripada Rasulullah SAW. Sebenarnya ramai yang tersalah faham dalam menghurai dan memahami perkara ini. Mereka menafsirkan zuhud seolah-olah memaksa manusia menjadi malaikat. Terdapat juga di kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang berpahaman demikian, di mana ada di kalangan mereka yang mahu berpuasa selama-lamanya, bersolat sepanjang malam sehingga tidak ada masa untuk tidur, tidak mahu makan makanan yang lazat, tidak mahu berkahwin atau mendekati isteri, dan lain-lain lagi dari perkara-perkara yang dihalalkan. Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li-ibadihi wat-tayyibati minar rizq, qul hiya lil-ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma tawal ithma wal baghy bighairi al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Surah Al-A'raf ayat 32-33. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad SAW, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya? Katakanlah, semuanya itu adalah nikmat-nikmat untuk orang-orang yang beriman dan juga yang tidak beriman. Dalam kehidupan dunia, nikmat-nikmat itu pula hanya tertentu bagi orang-orang yang beriman sahaja pada hari kiamat. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang-orang yang mahu mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau tersembunyi, dan perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar, dan diharamkannya kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu dengan tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya, dan diharamkannya kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Yang bercakap perkara Islam kalau kita tak tahu sungguh-sungguh, menunjukkan bahawa Nabi ada peruntukan negara bagi Nabi dan bagi keluarga Nabi. Zaman sekarang disebut gaji dan allowance. Orang Nabi, dia Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala, dia seorang manusia berhajat pada makanan, pakaian, minuman dan tempat tinggal. Ada keluarga. Maka Allah memberi satu peruntukan besar pada Nabi SAW. Daripada harta faid ini, sehingga sebahagian daripada diberi pada Allah dan Rasul dan keluarga Nabi. Diberi khusus kerana keluarga Nabi diharamkan menerima zakat. Ahlul bait tak boleh terima zakat. Maka Allah beri peruntukan daripada harta faid.
Bila Islam memerintah, negara yang besar sudah tentulah harta terlalu banyak. Maka Nabi dapat harta yang banyak. Tetapi Nabi tak lalai dengan harta. Dengan makna zuhud ni bukan makna tak ada harta. Adalah salah mereka menganggap zuhud ni tak ada harta. Minta sedekah. Malah kerja. Ini bukan ajaran Islam. Zuhud ialah sifat yang diajar ilmu tasawuf yang membersihkan hati manusia. Ilmu tasawuf ilmu jaga hati, bukan jaga jasad. Jaga jasad ada ilmu lain pula, ilmu fiqh. Jaga akidah, jaga iman, ilmu akidah. Ini semua ilmu Islam. Disebut malaikat Jibril dengan iman, Islam dan ihsan. Ini 3 perkara dalam Islam yang mesti kita faham. Jangan ambil satu saja. Ada orang menafsirkan zuhud secara salah. Zuhud ni makna pakar-pakar yang buruk. Jalan tunduk je. Pernah disebut dalam satu cerita zaman Saidina Umar, ada seorang yang tunduk warung pada Saidina Umar. Jalan tunduk Saidina Umar, piak belakang dia. Katok belakang. Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Saidina Umar kata ni. Islam tak ajak macam ni. Islam tak ajak lemah-lemah begini. Ini katok Saidina Umar. Jangan. Ini kena faham. Makna zuhud, makna tasawuf itu apa dia? Tasawuf ni ilmu yang jaga hati. Jaga tubuh jasad ni lain. Tak salah kita pakai pakaian molek, tak salah kita ada kereta, tak salah. Tak jadi salah. Yang salahnya kita mengabdikan pada harta itu dengan hati kita. Lupa pada akhirat. Ini salah. Nabi diberi peruntukan yang banyak oleh Allah, disebut dalam Quran. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Nabi dan keluarga Nabi mendapat peruntukan yang besar. Oleh kerana itulah bila Nabi sudah wafat, Nabi tak ada pesaka. Zaman Abu Bakar, peruntukan yang masih ada pada keluarga Nabi. Zaman Saidina Umar, bila Islam sudah melebar luas, banyak harta-harta, Saidina Umar memberi peruntukan pada isteri-isteri Nabi dan anak-anak Nabi dengan jumlah yang besar. Namun mereka tak lupa pada masyarakat. Mereka tak ada masyarakat. Tolong orang. Di sana ada bahagian anak yatim. Orang yang tak ada keluarga untuk jaga dia. Penjaga dia meninggal dunia. Orang miskin, pendapatan tak cukup. Orang yang putus belanja dalam perjalanan. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman gunakan bahagian Ibn Sabil, sama ada zakat ataupun faid ini, untuk membuat persinggahan tempat orang musafir. Bukan sahaja masjid, tempat tumbangan orang musafir. Kemudian tempat kemudahan makan minum dia. Menyebabkan orang musafir berkumpul di situ ramai-ramai. Bila orang musafir berkumpul ramai-ramai, menyebabkan orang pergi berjual di situ. Orang pergi berjual, orang berniaga di situ. Menyebabkan petani-petani, penternak bawa barang-barang dia di situ. Maka terbinalah bandar-bandar di wilayah Islam dengan cara ini. Bukan makna bila kerajaan berbelanja rugi duit, tidak. Bila kerajaan berbelanja daripada zakat, daripada faid, daripada bahagian Ibn Sabil dan sebagainya, bila ada kemudahan orang berkumpul. Bila orang berkumpul ada pasar. Bila ada pasar ada kegiatan. Bila ada kegiatan, duit banyak. Pertanian banyak. Perniagaan banyak, maka zakat banyak. Zakat jadi banyak dan cukai bagi orang bukan Islam banyak juga. Orang Islam wajib bayar zakat. Orang bukan Islam bayar jizyah, bayar kharaj. Menyebabkan ekonomi negara meningkat. Ini makna Islam. Dan Tuhan jadikan supaya harta itu diagih-agih. Tak dikumpul oleh kalangan tertentu sahaja. Kekayaan itu diagih. Mereka yang malah-malahlah. Itu cerita lain. Tetapi di sana ada orang rajin yang menjana ekonomi negara. Zaman Nabi ada orang cuba nak tunjuk warung. Nak semayang lama-lama tak boleh tidur langsung. Tinggal anak bini.
Nak duduk masjid je, duduk berzikir. Nak pakai nak balik. Sapa ke Nabi. Allah Ta'ala menurunkan ayat yang kita baca tadi. Yang kita baca punya tadi. Qul man haram min Allah tadi. Turunkan ayat ni. Ditujukan kepada sahabat-sahabat yang nak tunjuk warak ni. Allah Ta'ala tegur mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, man radiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang tidak suka ajaranku, maka dia bukan dari kalanganku, kata Nabi. Aku kahwin, ada isteri, ada anak, ada keluarga, aku makan, aku minum. Ada hari aku puasa sunat, ada hari aku tak puasa. Hak wajib tetap. Ada masa aku tidur, ada masa aku bertahajud. Bukan bertahajud sebanyak tak tidur langsung. Riwayat kitab-kitab tasawuf mengatakan setengah orang tak tidur langsung macam malaikat itu pelawak tu bahu. Kononnya kuatnya ibadat sampai tak tidur. Sehingga semaya subuh dengan wuduk semaya esok. Sampai begitu benar. Berdoa lalu. Kitab-kitab yang berdoa lalu ni. Ini bercangguh dengan ayat Quran. Bercangguh hadis Nabi SAW. Ada kitab-kitab lah ni. Kitab-kitab yang cerita macam ni. Semua riwayat yang bercangguh dengan Quran, dengan hadis kita kena tolak. Kitab tasawuf ke, kitab akidah, kitab apa ke, kena cek balik. Kerana setengah ulama kita bila karangan kitab, dia masuk belaka. Semua riwayat yang betul yang saya masuk habis, masuk Israiliyat. Tujuannya supaya orang belajar dengan berguru. Guru yang mensyarahkan kemudian. Ini bahayanya kalau baca kitab sendiri tak ada guru. Guru yang mursyid, yang mengetahui hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni ada geni-geni, bagaimana huraiannya, mesti ada orang yang faham. Rentetan sirah Rasulullah SAW dalam peristiwa ini menunjukkan tentang dasar keadilan negara Islam dalam melaksanakan pengagihan harta rakyat. Pengagihan wajib ditunaikan oleh pemerintah, oleh kerajaan, terutamanya kepada mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Jangan agih pada orang yang tak perlu bantuan, orang yang senang dah. Ini ada orang senang dah minta bantuan juga. Ini silap. Satu kezaliman terhadap masyarakat. Tidak boleh. Ini hak orang yang memerlukan bantuan saja. Ini setengah tu, ibu bapa dia tulis surat, suruh terima kebajikan masyarakat. Padahal dia mampu, tak malu, dia mampu tolong ibu bapa dia. Di sana ada orang yang tak ada penjaga, tak ada, ini perlu lagi. Kalau kita buat kerja macam ni, kita rapah hak orang. Ini satu zalim dalam harta, tak boleh. Beri pada mereka memerlukan bantuan saja. Orang yang tak perlu bantuan, jangan ambil bantuan, kerana dia sudah ada, kena ada harga diri. Malah ni zaman sekarang ni orang tak ada maruah, tak ada harga diri. Dah ada duit pun minta bantuan juga. Ini silap. Memerlukan bantuan, ini tolong, disebabkan kemiskinan, kehilangan ketua keluarga anak yatim, terputus belanja ketika musafir dan lain-lain. Manakala mereka yang berada pula diperingatkan agar tidak lalai tentang tanggungjawab dan kewajipan terhadap masyarakat yang menjadi pendukung dan tapak kepadanya untuk mendapat harta. Orang kaya kena sedar, dia tak boleh harta kalau tak ada orang miskin. Seorang peniaga tidak akan mendapat keuntungan kalau tiada masyarakat yang menjadi pelanggan. Kena sedar. Petani tidak akan memperoleh apa-apa kalau tidak ada peniaga dan pengguna membeli hasil keluarannya. Orang petani kalau tak ada orang beli, tak ada guna. Tak ada peniaga, tak ada guna. Majikan tidak wujud tanpa buruh. Majikan tak ada kalau buruh tak ada. Kena ada orang bekerja. Pemimpin tidak akan bererti dan tidak punya sebarang nilai tanpa rakyat. Jadi pemimpin, rakyat tak ada. Pergi Pulau Tinggu, istilah saya jadi presiden. Rakyat dia kira dengan tikus. Mesti ada rakyat. Dan begitu seterusnya. Bagi semua peringkat manusia. Tuhan jadikan peringkat. Harta yang begitulah seterusnya bagi semua peringkat manusia. Harta yang datang merupakan rezeki kurnia Allah melalui proses pusingan yang melibatkan semua lapisan hamba dan makhluknya. Maka dengan sebab itulah Allah memerintah
supaya menunaikan kewajipan kepadanya pada harta dan pada masyarakat. Di samping tidak melupai kewajipan terhadap sesama